Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnati ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hadran in syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma syaa Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Aqulu billahi taufiq. Dan sekali kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama pada malam ini. Kita minta maaf ya, so tak ubah sebab tadi siang panjang budak-budak. So saya mungkin kena kerap berhenti orang minum air sikit. Terutama panas. Cakap banyak. Tuan-tuan dan puan, seperti mana yang kita maklumkan dalam pengumuman kita, insyaAllah kuliah pada malam ini adalah kuliah kita yang terakhir. Kuliah saya yang terakhir di sini insyaAllah. Dan mungkin juga kuliah kita yang terakhir, sesi kuliah kita yang di sini untuk tahun ini. Tahun depan ini teruskan oleh Ustaz Yuazrin. Cuma pada malam ini memandangkan kita merupakan perjumpaan kita yang terakhir, jadi saya cuba untuk merumuskan apa yang telah kita bincangkan. Daripada mula kita berbincang berkenaan dengan akidah dan kita berbincang berkenaan dengan ulumul hadis. Malam ini insyaAllah kita akan cuba membuat rumusan berkenaan dengan perkara-perkara yang telah kita bincangkan. Dan tajuk yang saya letakkan untuk malam ini adalah manhaj penerimaan ilmu. Sebelum itu tuan-tuan dan puan, saya nak ingatkan, kita selalu minta supaya Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita, tunjukkan jalan yang lurus. Selalu di dalam solat kita akan minta, kita akan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita jalan yang lurus. Dan kita alhamdulillah semua kita di sini alhamdulillah orang Islam, orang yang beragama Islam dan orang yang beriman dengan Allah, beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa pentingnya kita minta lagi, kita mohon lagi saban hari, bukan saja saban hari, saban kita melakukan solat, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dia tunjukkan kepada kita jalan yang lurus. Dan dalam ceramah selalu kita dengar orang yang memberi ceramah, dia akan kata kita memohon supaya Allah memberikan kita hidayah dan taufik. Jadi apa bezanya? Kita minta hidayah sedangkan kita dah orang Islam, dan kita minta taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Perbincangan tuan-tuan dan puan panjang berkenaan dengan hal ini. Cuma pada malam ini, untuk sesi malam ini, saya sebut sikit permulaan ini berkenaan dengan hidayah, berkenaan dengan taufik. Hidayah ini kita minta supaya Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita hidayah. Hidayah ni dia datang dalam berbagai-bagai bentuk. Yang pertama, yang paling utama adalah hidayah Islam. Kita menerima Islam, orang menerima Islam, dia mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma bila kita sebut dia mendapat hidayah daripada Allah ni, dia menerima Islam, kita semua terima dah Islam, ya. Tetapi kita juga memohon daripada Allah Subhanahu wa taala supaya dia berikan kepada kita taufik. Taufik ini dia hidayah, tetapi dalam bentuk kita sudah Islam tapi kita nak ikut yang benar berkenaan dengan Islam. Itu yang dimaksudkan dengan taufik. Jadi kita di sini itu sebahagian daripada perkara yang cuba kita nak tekankan supaya kita dah Islam, dah terima Islam, dah percaya dengan Islam, dah beriman dengan Islam, tetapi kita nak ikut yang benar berkenaan dengan Islam itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sebagai mukadimah kita pada malam ini, jadi mungkin saya pernah sebut kepada beberapa orang di sini, dan merupakan salah satu perkara yang suka saya sampaikan kepada pelajar-pelajar saya. Bila kita bagi motivasi, yang kita ini perlu berusaha, kita perlu belajar dengan bersungguh-sungguh.
dan kemenangan kepada para sahabat, kepada Rasulullah SAW malah tidak mendapat kemenangan yang mudah dalam Islam, mesti dengan usaha. Lalu saya suka membawa satu ayat di dalam Al-Quran yang merupakan salah satu, saya sebagai seorang guru, ayat yang sangat saya gemari dan ayat yang suka saya memberi peringatan kepada pelajar-pelajar saya. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tanyalah di sini ya, amal mana dalam Islam ni merupakan amal yang paling hebat? Kalau saya tanya, agak-agak amalan apa yang kita rasa amalan itu hebat lah, tidak ada tandingan? Agak-agak tuan amalan apa? Apa amalan yang boleh dilakukan oleh seorang hamba Allah yang beriman dengan Allah, yang menunjukkan keimanan dia ni pada tahap yang sangat tinggi? Agak-agak amalan apa? Setengah orang dia mungkin dengan katakan seorang yang berusaha bersungguh-sungguh. Kita akan kata orang yang berusaha, dia mungkin hilang tenaga dia, tapi dia akan ada masa untuk dia berehat, memulihkan semula tenaga dia. Kalau orang yang ada harta dia banyak, berjuta, dia sedekahkan semua harta dia, dia masih lagi boleh berusaha untuk mengumpul harta, dan mungkin dia dapat mengumpul harta 2 kali lipat daripada harta yang dia ada sebelum daripada itu. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, saya kalau tanya pelajar-pelajar saya, selalunya akan ada pelajar yang cerdik-cerdik sikit, dia beri jawapan. Dia kata amalan ni yang paling hebat ada seorang yang berjuang di jalan Allah dan dia meninggal dunia kerana mempertahankan agama Allah. Kalau orang bagi jawapan tu, kita akui benar, betul. Sebab macam kita kata tadi lah, orang yang berusaha, tenaga dia hilang, tenaga dia boleh pulih semula. Orang yang menyedekahkan harta dia, kesemua harta dia pun, dia boleh berusaha semula untuk memperolehi harta 2 kali lipat daripada itu. Tetapi seorang yang menggadaikan nyawa dia, ada nyawa lain? Tak ada. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala pun di dalam Al-Quran memberi penghormatan kepada orang yang mati syahid ini di dalam beberapa ayat. Salah satu saya ingat yang tak silap saya itu dalam solat Isyak kita di sini, Ustaz Ju ada baca. Bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai kamu orang yang beriman, mohonlah bantuan daripada Allah dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as-sabirin. Yang sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. Lepas itu sebut wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Jangan kata orang yang mati syahid ini mati. Allah kata bal ahya, malah mereka, bahkan mereka itu hidup. Dia kata jangan kata mati pun. Orang ini hidup, dia mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu penghormatan, banyaklah ayat-ayat di dalam Al-Quran memberi penghormatan kepada orang yang mati syahid. Dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan satu hadis qudsi, kita sini belajar hadis kita tahu hadis qudsi apa kan? Allah Subhanahu Wa Taala bila sebut hadis qudsi, Allah berfirman. Apa beza sajalah kita ulang sikit. Apa beza hadis qudsi dengan hadis Nabi yang lain? Firman Allah. Apa beza dia dengan Quran? Dia tidak ada dalam Quran satu. Bacaan dia sama tak pahala dengan membaca Quran? Dia menuntut ilmu, dia dapat pahala lah, tapi bacaan dia tak sama pahala dengan membaca Al-Quran. Dan banyaklah perbezaan lain, beberapa bukan banyak, tapi beberapa perbezaan lain. Jadi hadis qudsi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman berkenaan dengan dia ni, Allah ini, dia takjub, dia heran dengan 2 jenis manusia. Pertama, manusia yang keluar ke medan perang, berperang di jalan Allah